Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah kullu ni'matin minallah masyaallah al khairu kulluhu biyadillah masyaallah la yasrifu su'a illallah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan li ruhi al imam al hafidh Syamsuddin Asy-Syami rahimahullahu taala wa li ruhi al imam Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala wa ila ruhil imam Abul Barakat Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala wa ila abuya Syekh Al-Habib Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa li Syekhina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat sama-sama lagi kita pada pagi ini sambung lagi bacaan kitab kita Al-Anwarul Bahiyah. Sedikit lagi mengkhatamkan, saya target kita boleh khatamkan esok insya-Allah. Kita kena tambah 2 lagi lah. Kena tambah 2 siri lagi. Ustaz Abdul Rahman dah khatam semalam, alhamdulillah. Jadi yang untuk Anwarul Bahiyah ada beberapa lagi perbahasan yang kita akan go through secara laju sajalah, sebab Ustaz Abdul Rahman pun dah bahaskan dalam, dah bahaskan detail banyak. Jadi kita just go through sajalah, lalu untuk kita khatamkan insya-Allah. Mungkin 2 hari lah, hari ni dan esok. InsyaAllah esok kita khatamkan. Kalau nak khatam hari ni pun boleh baca je lah. Baca straight. Apa yang tempat kita perlu syarah, ada fawaid daripada Syekh, saya akan kongsikan itu je lah insyaAllah. Baik, ahlan wa sahlan juga yang bersama-sama dengan kita di FB Live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mengucapkan salam. Baik, kita sambung muka surat 67. Okey, baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, 2 golongan manusia bersama Nabi Ibrahim dan di sisi mereka ada 3 buah sungai. Wa indahu qaumun julusun bidul wujuh amthalul qaratis wa qaumun fi alwanihim syai'un. Faqama haula'i alladhina fi alwanihim syai'un fadakhalu nahra faghtasalu fihi fakharaju wa qad khalasa min alwanihim syai'. ثم دخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهر ثالثا فاغتسلوا فيه وقد خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم فجاءوا فجلسوا إلى أصحابهم فقال يا جبريل من هؤلاء البيض بيض وجوه ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء وما هذه الأنهار التي دخلوها فاغتسلوا فيها فقال أما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء
faqaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an fatabu fataballahu alaihim wa amma hadhihi al-anhar fa awwaluha rahmatullah wa thani ni'matullah wa thalith saqahum rabbuhum syaraban tahura wa qila hadha makanuka wa makanu ummatika wa idha huwa bi ummatihi syatrain syatrun alaihim thiyabun ka'annaha al-qaratis wa syatrun alaihim thiyabun rumdun. Di samping Nabi Ibrahim alaihissalam berhimpunlah sekumpulan manusia yang duduk wajah mereka berseri-seri seumpama kertas-kertas putih bersih. Dan terdapat pula di samping Nabi Ibrahim alaihissalam sekumpulan manusia yang berwajah muram dan suram. Wajah mereka tidak ceria. Jadi muram, suram nampak gelap kan. Murung macam itulah. Yang muka macam kertas ni putih, bersih macam tu. Bukan warna kulit dia yang sebenarnya yang menentukan. Tapi yang dimaksudkan seri dia lah. Orang kalau kulit gelap pun, tapi kalau wajah tu ceria, manis kan, dia berseri lah. Ada seri dia. Bukan cerita tentang warna ni, tapi cerita tentang keadaan orang tu lah. Lalu mereka menuju ke sebatang sungai. Mereka turun mandi dalam sungai itu. Ini yang muka kelabu tadi lah. Dan naik semula ke atas. Maka hilang sedikit kelabu di wajah mereka, dicuci. Ya, kemudian mereka turun ke sungai kedua. Mereka mandi di dalamnya, lalu keluar kembali. Maka bersihlah sedikit lagi warna-warna kelabu di wajah mereka. Kemudian mereka turun pula ke dalam sungai yang ketiga. Mereka mandi di dalamnya. Maka bersihlah wajah mereka sebersih-bersihnya. Mereka datang dan duduk bersama-sama orang yang bersih, putih berseri wajah mereka. Barulah boleh yakin mereka join. Tadi kalau duduk sekali pun dia rasa tak sama kan. Tak sama. Jadi masuk mandi dalam 3 sungai. Ya, kemudian barulah sama macam orang yang awal-awal tadi, muka macam kertas. Jadi lebih kurang sebenarnya hadis Nabi SAW yang menyebutkan Nabi pernah tanya sahabat-sahabat. Nabi tanya sahabat. Nabi kata apa? Apa pandangan kamu tentang seorang yang di hadapan rumahnya ada sungai dan dia masuk ke dalam sungai itu mandi di dalamnya 5 kali sehari. Apakah kamu rasa ada tinggal berbaki kotoran pada diri dia? Kan, jadi sahabat kata tentulah tidak ya Rasulullah. Jadi begitulah perumpamaan orang yang bersolat. Mereka solat 5 waktu. Solat itu menggugurkan akan dosa-dosa mereka. Jadi umpama dalam mandi di sungai yang ada depan rumah lah. 5 kali mandi, takkan ada baki kotor lagi kan. Kita sehari sekali je kadang mandi pun okey dah lah kan. Sekali atau 2 kali. Ini 5 kali mandi. Maknanya tak tinggal lah berbaki kotoran. Maka itu perumpamaan orang yang mengerjakan solat 5 waktu. Solat itu menggugurkan dosa-dosa mereka kan. Dalam solat, sebelum solat ada wuduk. Wuduk tu sudah menggugurkan dosa-dosa yang kecil kan. Dalam solat lagi kita minta ampun pada Allah Ta'ala macam-macam. Jadi itu adalah bahagian daripada istighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nanti kita tengok ni siapa dia golongan ni. Jibril berkata, adapun mereka yang putih berseri wajahnya, yang daripada awal putih tadi, iaitulah orang yang iman mereka murni, tidak tercampur dengan syirik. Tak campurlah, tidak ahli bid'ah dia punya keimanannya kan. Adapun orang-orang yang tidak berseri wajah mereka itu, dia ada juga putih-putihnya tapi campur-campur hitam, jadi kelabu-kelabu kan. Jadi siapa dia? Iaitulah kumpulan manusia yang mencampurkan amal soleh dan amal yang jahat. Mereka rajin berbuat baik dan mereka gemar juga buat jahat. Sama naik. Semayang juga. Kan? Maknanya semayang 5 waktu, jaga semayang sunat, jaga time puasa. Orang puasa sunat dia pun ikut puasa sunat juga. Tapi merasuah juga. Kan? Maknanya sama naik lah. Sama naik. Yang semayang, yang ibadah juga. Quran baca juga kan. Zalim orang, hak zalim korang juga. Jadi campur. Amal dia tu bercampur. Sama naik. Kan? Namun mereka ni bertaubat atas kesalahan mereka sebelum mereka meninggal dunia. Jadi ada chance dia lah, keinsafan dia. Dia orang-orang macam ni Imam Ghazali sebut kan di awal-awal kitab Bidayatul Hidayah. Yang dia ada 3 kelompok. Kelompok pertama tu adalah orang yang maknanya dia tak ada ilmu lah, dia jahil. Dia jahil maka dia belajar kan. Ada orang yang dia ada ilmu tapi dia tahu dan dia sedar yang dia menggunakan ilmu dia kepada kesalahan. Yang itu umpama mengajarkan perompak guna pedang. Kita jualkan pedang kat perompak tu, ajar dekat dia, ni cara pakai pedang. Lepas tu dia pun guna pedang tu untuk merompak. Jadi macam itulah. Jadi bercampur dia punya amal tadi tu. Dan yang ketiga kelompok adalah dia panggil ulama' su' kan. Ini yang bahaya. Dia rasa dia alim, dia rasa dia betul, tapi dia sebenarnya dia lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kelompok yang
kedua ni, kata Imam Ghazali, lebih mudah lagi. Sebab dia sedar. Dia masih sedar. Yang aku ni guna ilmu ke benda hak tak betul ni. Aku ni pakai. Ada ketika kalau Allah Ta'ala nak bagi hidayah, dia boleh taubat sebelum dia mati. Ada kesedaran tu. Aku ni di jalan yang salah ni. Tapi aku masih lagi bergelumang dalam keadaan jalan yang salah. Dia boleh jadi bertaubat. Tapi yang ketiga tu susah sikit. Dia rasa dia betul. Kan? Dia rasa dia lah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Dia rasa orang, walhal sebenarnya dia bawa dalam kesalahan yang besar. Kan, orang-orang yang amal ilmu hakikat makrifat kan, hak yang dah tak semayang apa semua kan, dia kata dia orang yang paling betul akidah dia. Dia kata korang semua ni, iman korang ni kulit je kan, kami ni isi dah sampai maqam ma'rifatullah, kami dah tak perlu solat lagi kan. Jadi dia rasa dia orang paling dekat dengan Allah. Yang macam ni Imam Ghazali kata susah nak taubat. Maknanya sebab orang yang buat kesalahan, buat dosa kan, kita tegur dia, dia pun ada rasa aku ni jalan yang salah ni. Jadi ada keadaan yang dia boleh rasa betul, boleh bertaubat dan rasa insaf ataupun sedar daripada kesalahan dia. Tapi orang yang ketiga tadi tu, itu ulama su' dia panggil. Alim, ada ilmu tapi dia salah guna ilmu dia dan dia rasa dia orang yang berada pada keadaan yang betul, tepat. Orang lain semua salah. Yang tu yang bahaya. Kan, jadi yang kedua tadi tu lah. Kita harap jadi orang yang pertama lah, yang beramal dengan ilmu kan. Beramal dengan ilmu. Orang yang betul-betulnya yang beramal dengan ilmu lah. Orang jahil pun kita tak nak juga. Jadi orang tak reti agama langsung, tak reti apa. Tapi sekurang-kurangnya mana kita kata adalah alasan dia depan Allah Ta'ala. Saya memang tak tahu, saya jahil. Kan, memang tak tahu. Tapi nanti kena juga. Kenapa tak pergi belajar? Kan, dah tahu jahil, tak ditanya kenapa tak ada usaha nak pergi belajar supaya jadi tahu. Kan. Jadi itu bukan alasan lah. Bukan alasan. Itulah. Mudah-mudahan kita ni sebagai orang biasa yang tak sunyi daripada dosa kan. Iman naik turun. Jadi kita harap-harap jadi hak yang kedua tu lah. Kalaupun berdosa kita, dosa kita tu diampun di Allah Ta'ala dengan taubat. Itu kan. Takkan kita nak mendabik dada. Saya itulah hidup berapa puluh tahun dah ni. Dah lama dah tak berdosa. Kalau ada orang yang cakap macam tu, saya rasa itulah dosa dia. Kan? Dosa dia adalah rasa tak berdosa. Jadi susah juga kan. Manusia memang pasti akan ada. Sedar tak sedar saja. Pasti akan ada dosa dia. Jadi kita, harapan kita adalah pengampunan Allah kan. Jadi rajin bertaubat tu, istighfar, ya Allah, dosa aku tahu, dosa aku tak tahu banyak kan. Jadi minta ampun kepada Allah. Di sini gambaran orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia mandi di 3 sungai. Daripada kelabu-kelabu tu yang bercampur-campur amal dia, amal baik dia ada. Kan amal baik dia ada, tapi ada kelabu-kelabu tu nak cucilah sikit. Kelabu-kelabu tu masuk 3 sungai, mandi, keluar bersih, baru dia boleh join dengan geng-geng yang maknanya kukuh iman dia ni kan. Dan sungai-sungai itu pula apa? Mereka bertaubat atas kesalahan mereka sebelum mereka meninggal, maka Allah menerima taubat mereka. Dan sungai-sungai itu pula adalah sungai yang pertama berisi rahmat Allah. Sungai yang kedua berisi nikmat Allah. Sungai yang ketiga, nikmat ni kena sebut betul-betul lah. Dia ain, nun ain mim ta. Jangan sebut dengan qaf. Kalau niqmah, itu maksud dia sebaliknya, kecelakaan. Nikmat tu kan, niqmah, jangan nak bagi nama anak nikmat. Tak apalah. Jangan pakai qaf. Niqmat. Kalau bagi nikmat niqmah tu adalah kecelakaan. Kan dia betul-betul kontra lah. Satu kebaikan, satu lagi tu keburukan. Ya. Dia ada bahasa Arab ni beberapa kalimah yang macam tu. Tukar satu huruf, totally berlawanan makna dia. Antaranya apa lagi ya? Kalimah apa? Soleh. Soleh. Tukar huruf so jadi to. Toleh. Toleh jahat. Soleh baik. Toleh jahat. Tukar satu huruf je. Niqmah, ni'mat. Samalah. Tukar satu huruf jadi maksud yang berlawanan. Okey. Dan ada jawapan lain kepada pertanyaan Nabi SAW seperti berikut. Inilah kedudukan engkau dan umat engkau. Mereka terbahagi kepada 2 golongan. Golongan pertama, mereka memakai pakaian yang putih bersih seumpama kertas. Dan golongan kedua, mereka berpakaian kelabu. Jadi penampilan umat pada ketika itu boleh dilihat daripada keadaan pakaian mereka ataupun wajah mereka. Kita kata penampilan lah ataupun image lah. Gambaran mereka tu putih dan
kelabu. Ini juga tepat dengan ayat Allah SWT dalam Quran kan. Ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Kan? Siapa yang diputihkan mukanya besok di hari kiamat, maka dia berada dalam rahmat Allah. Rahmat Allah di situ adalah syurga lah. Rahmat Allah masuk syurga orang yang putih muka. Tapi siapa yang dihitamkan muka-mukanya, maka dia maknanya akan diiqab, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka. Wal a'yadu billah. Jadi mudah-mudahan itu antara doa kita waktu wuduk Waktu wuduk basuh muka itulah doa dia. Ya Allah, putihkan muka aku di hari Engkau putihkan dan hitamkan muka-muka hamba-hambamu. Maknanya hari kiamat lah, hari mahsyar tu, orang yang muka putih ahli syurga. Kan warna kulit ketika mana di dunia itu tak main peranan. Bukan itu yang menjadi membezakan antara kita di sana. Tapi nanti asarul wudu kan, kesan wudu, kesan ibadah, itu yang akan diperlihatkan di hari akhirat kelak. Orang hak tak pernah wudu sepanjang hidup dia, tak pernah solat sepanjang hidup dia, tak ada tanda kan. Kan nanti cahaya yang akan keluar daripada anggota umatnya Nabi Muhammad itu dikenali dengan asarul wudu, kesan wuduknya, berseri-seri dia, cahaya dia keluar. Kan. Baik, terus. Baginda Nabi SAW memasuki Baitul Ma'mur bersama umatnya dan keadaan Baitul Ma'mur. Fadakhala al-Baitul Ma'mur wa dakhala ma'ahu alladhina 'alaihim thiyabul bayd wa hujibal akharun alladhina 'alaihim thiyabur rumdu wa hum 'ala khairin fa shalla wa man ma'ahu minal mu'minina fil Baitil Ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah wa annahu bihidha'il ka'bah law khurra minhu hajar la kharra 'alaiha akhiru ma 'alaihim. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Ini masjid bagi para malaikat. Mereka bertawaf di sana, bersama dengan orang-orang yang berpakaian putih bersih, dan ditutup pintu Baitul Ma'mur kepada orang-orang yang berpakaian kelabu. Jadi yang tadi ada dosa-dosa lagi tadi tak dapat masuklah. Mereka tidak dapat memasukinya, namun mereka tetap dalam kebaikan. Kan maknanya dalam kebaikan tu dapat juga syurga, tapi takkan sama orang buat dosa dengan orang tak buat dosa. Orang yang tak buat dosa mestilah lagi dapat special dia kan. Jadi adalah benda-benda dia orang tak dapat. Dia tak dapat masuk Baitul Ma'mur kan. Mereka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang bersama orang yang beriman di dalam Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat akan masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf. Apabila mereka sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur, kemudian mereka keluar daripadanya, maka mereka tidak akan kembali lagi ke Baitul Ma'mur itu sehingga hari kiamat. Ini nak bagi tahu, saya dah sebut semalam kemarin tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baitul Ma'mur itu menggambarkan kepada kita betapa infinitinya jumlah malaikat. Jumlah malaikat. Kalau sehari masuk 70,000, yang first batch yang masuk hari pertama tak ada chance masuk dah sampai hari kiamat. Maknanya sejak dunia ni diciptakan, semenjak Baitul Ma'mur itu diciptakan, malaikat masuk sehari masuk 70,000, sehari masuk 70,000. Dah berapa hari dah ni kita hidup ni? Sampai hari kiamat ni, sampai hari kiamat berapa hari kalau nak kira? Berapa tahun saja pun dah 1000 tahun. Kan? Sekarang ni je kalau kira ikut tahun Masihi saja pun 2021. Kali 70,000. Kan? Itu baru tahun, sehari ni. Sehari 365. Kali dengan 2000 tahun dulu. Lepas tu kali 70,000. Yang tu kalau kira bilangan hari, itu pun start yang tahun Masihi. Kalau sebelum Masihi, kalau daripada zaman Nabi Adam, kan? Jadi nak kira macam mana? Rosak kalkulator. Tu cerita dia habis. Dah habis hujung tu sambung 4 kalkulator. Kan? Sambung-sambung 4. Tak boleh kira. Tu nak gambarnya tak boleh nak kira kan. Gagah juga dia kira. Tak tahu berapa bilion, berapa trilion, bubuh lah berapa kosong belakang. Jenuh gagah ngira. Kan? Tapi boleh try lah kan. Betul juga nak try lah. Maknanya nak agak-agak bilangan malaikat kan. Kira lah. Yang latest. Yang latest. Tahun 2021 kali 365 kali 70,000. Kali 70,000 kan. Try dapatkan berapa nombor tu. Kan kalau nak kira. Okey, terus. Jadi tempat mereka untuk tawaf. Ni nak khabar banyak sangatnya malaikat. Jadi bila kita tahu bahawa malaikat ini makhluk Allah yang taat, banyak macam tu, keliling kita banyak para malaikat.
yang sentiasa menyeru, mengajak kita kepada kebaikan. Kenapa kita nak ikut yang tak banyak tu? Syaitan tak banyak dia. Tapi bisikan dia yang kita ikut. Kan? Padahal seruan-seruan malaikat yang menenangkan kita sebenarnya adalah banyak. Kan? Apabila mereka sudah masuk, mereka tidak lagi. Kemudian mereka keluar daripadanya, mereka tidak kembali lagi sehingga hari kiamat. Dan kedudukan Baitul Ma'mur itu berada sejajar dengan Kaabah di Masjidil Haram. Seandainya dilemparkan sebiji batu dari Baitul Ma'mur ke bawah, nescaya batu itu akan jatuh tepat di atas Kaabah. Ini pun Ustaz Abdul Rahman dah cerita. Ya, ada dua pandangan. Tapi ada pandangan kata Baitul Ma'mur tu sendiri kalau jatuh, ya, ada yang sebut batu. Di sini pun Syekh sebut batu juga. Kalau Syekh Wan Daud Fatani pun sebut kalau batu. Sebenarnya ni nak menggambarkan beradanya tepat di atas Kaabah itu, Baitul Ma'mur itu. Iaitu hanya sekali saja dikunjungi oleh para malaikat. Jadi dia bukan macam kita lah. Kita pergi umrah, mungkin boleh ulang lagi. Kan? Setahun pergi, lepas 5 tahun pergi lagi kali kedua. Seronoknya 5 tahun banyak dah berubah. Kan? Boleh pergi 2-3 kali buat umrah. Malaikat nak tawaf dia dekat Baitul Ma'mur tu, chance dia tu once in a life lah. Sekali je, tak ada chance lain dah. Tak ada chance lain. Terus Nabi SAW dihidangkan dengan 3 jenis minuman. Di awal tu dah ada dah ni kan. Diulang lagi. Sebab apa? Kebiasaan kita dalam perjalanan takkan sekali je minum. Biasalah. Kan dahaga penat letih bagi minum lagi, dahaga penat letih minum lagi. Kami tu kalau masa mengaji dengan Syekh, Syekh kabur siap-siap dah. Bila sebelum sampai part ni kan, katalah macam semalam, cuma saya tak dan buat lah. Kalau Syekh dia detail sikit. Seronok mengaji dengan dia tu, rasa hidup gambaran pengajian tu. Jadi ada Syekh pakat dengan orang, kadang pengajian kita ramai kan, ada 1000 orang macam tu, kadang beratus-ratus. Jadi ada orang yang murah hati ni, dia sponsor susu. Jadi sebelum mula pengajian tu, dia orang agih dulu. Tapi Syekh pesan siap-siap, itu jangan minum dulu nanti saya bagi syarat baru minum. Dia bagi susu. Ada orang sponsor susu pada pengajian tu semua. Jadi sampai pada part ni, bila Nabi pilih susu, okey sekarang minum. Kita nak rasa macam mana Rasulullah memilih susu, maka kita pun pada waktu ini minum juga susu. Kan? Cuma saya terlupa lah. Kalau tak kita boleh buat. Kan? Teringat bila ngaji dengan Syekh buat macam tu. Sampai pada part Rasulullah minum susu, maka kami pun minumlah susu beramai-ramai. Kan? Tak apalah, balik ni boleh minum lah. Balik boleh minum. Kan? Kita pun minuman susu ni dekat lah dengan kita. Semua pun teh tarik susu juga, buah Milo Ais ada susu juga kan. Jadi bolehlah, cuma yang original tu hak yang susu ni lah, susu segar lah. Hak tu mahal pun kan, beza kan dengan, yalah sebenarnya orang kata susu pekat tu bukan susu pun. Kan, bukan susu, tambah lagi apa tu yang serbuk tu, Creamer. Yang tu lagi bukan susu. Kan, cuma dia merupakan minuman dengan rupa susu je. Kan. Baik. Wa fi riwayatin annahu uridat alaihi al-aniyatu thalatha al-mutaqaddima fa akhadha al-laban fa sawwaba Jibrilu fi'lahu kama taqaddam. Wa qala kama fi riwayah hadhihi al-fitratu allati anta 'alaiha wa ummatu. Dalam satu riwayat disebutkan, sesungguhnya dihidangkan pula 3 jenis minuman terdahulu kepada baginda Nabi SAW. Lalu baginda mengambil segelas susu dan meminumnya. Maka perbuatan Nabi SAW itu dipersetujui oleh Jibril sebagaimana kisah sebelumnya. Maknanya dulu pun sama. Dan bila Nabi pilih susu pun, Jibril kata, kamu betul lah. Sawab tak, engkau betul. Asab tak, engkau betul. Dan Jibril berkata seperti yang diriwayatkan, inilah agama suci yang engkau dan umat engkau berada di atas landasannya yang betul. Jadi susu ni dia simbol kepada fitrah putih. Simbol kepada fitrah juga adalah manusia hidup dengan susu. Kan daripada awal tak ada manusia yang dia terus makan nasi, maka mereka hidup dengan susu. Jadi fitrah membesarnya kita itu dengan susu. Dan putih bersih itulah, dan dia adalah merangkumi makanan dan minuman, satu yang banyak kelebihan lah. Jadi Nabi SAW memilih susu. Yang duduk kat rumah bolehlah minum. Kan, yang duduk dekat rumah tengok kita live, pergi cari buka peti ais.
Tengok ada susu tak? Minum susu. Susu ni ada doa dia kan? Ada doa khas. Kalau makan, kita baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya, tapi kalau minum susu, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Zidna minhu. Allahumma barik lana fihi. Fihi itu padanya saja. Padanya, pada susu itu, wa zidna minhu. Saya tulislah sahabat-sahabat. Itu doa minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Simple je doanya. Boleh nampak sahabat-sahabat kita di FB boleh nampak kot. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini doa minum susu. Doa minum susu. Kalau doa makan, riwayat yang lain selain daripada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Itu doa makan riwayat yang lain lah. Kita jangan baca hak tu. Tapi untuk susu yang ni, kalau untuk makan, doa makan riwayat yang lain, wa at'imna khairan minhu. Apa maksud zidna minhu? Ini untuk susu. Ini untuk makan. Okey. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il ada. Okey. Ya Allah, berkati kami padanya dan tambahkan lagi kami daripadanya. Sebab apa? Kita kat dunia ni minum susu sikit, sekejap. Sebab susu segar dia tahan berapa lama? Tak lama kan? 2-3 hari basi je dia. Kan? Jadi susu segar, nama pun susu segar. Dia memang minum time segar-segar je lah. Lepas tu tak boleh minum dalam keadaan lama. Jadi dunia ni kita dapat tu sikit saja sebenarnya. Maknanya manfaat daripada susu tu. Jadi kita minta pada Allah, tambahkan lagi kami ya Allah, sehingga susu yang kami minum di hari akhirat daripada sungai kan. Kat syurga kan minum susu tu satu sungai. Kan. Lepas tu lam yataghayyar ta'muh kan. Basinya tak basi-basi. Maknanya bau tak berubah, rasa tak berubah. Kita susu kalau tinggal luar saja dah jadi masam, dah jadi ni, kita pun tak larat nak minum apa semua. Tapi susu di dalam syurga tu, sifat dia, tu yang kita minta tambah lagi ya Allah. Dunia ni kami dapat sikit je. Esok di hari akhirat minta tambah banyak. Sama juga yang ini, kalau dalam makan makanan apa-apa, Allah membarik lana fihi, Allah berkati kami pada makanan itu, wa at'imna khairan minhu. Dan berilah kami ataupun makankan kami, berilah kami makan yang lebih baik daripadanya. Dunia ni kita makan macam tu jugalah. Kan mungkin makanan tu tak dapat makan banyak, sakit perut. Kan. Ini pun saya baru lepas sarapan ni bergelojak je kat perut ni. Kan. Dia lepas makan dia nak membuang. Itu masalah. Dunia ni dia macam tu kan. Kita makan dah sakit perut, banyak sikit makan nak membuang kan, macam tu. Syurga mana ada macam tu. Makannya mana ada bilik air. Makan maknanya menikmati saja. Dia setiap makan tu dinikmati sahaja. Jadi kita minta makanan yang lebih baik lagi. Lebih baik di mana? Syurga lah. Syurga semua makanan tu ternyata lebih baik. Kita nak makan buah. Sekarang pun nak makan buah susah. Nak kena kupas dulu, nak kena buang biji lah. Cari yang senang. Kalau dapat yang senang, mahal pula. Kan? Anggur seedless kan. Yang seedless tak ada biji, tapi harga mahal pula. Yang ada biji murah sikit, tapi kena tuih-tuih lah biji dia. Kena keluar kalau biji dia. Susah. Kan? Dalam syurga, qutufuha daniyah. Allah sebut dalam Quran. Nak buah apa? Dahan turun kat mulut kita. Dahan turun. Nak apa? Panggil pokok datang. Tinggal menganga ya. Senang tak senang? Kan? Lebih baik ke? Lebih baik yang kat sini yang kena kupas sendiri ke? Ataupun yang macam tu? Yang macam tu lah. Nak apa? Durian. Kan? Ini Allah nak kupas durian punya payah. Kan? Ini nganga je. Oh, menikmati sedapnya. Kan? Macam tu. Tak kira lah. Musang ke memerang ke apa ke tak kira lah. Kan?
Jadi menganga je. Okey. Boleh Itu tentang susu. Jadi bolehlah amalan-amalan macam ni boleh kita amalkan. Doa-doa ni sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Doa minum susu. Tambahan Asy-Syami, betapa takutnya Jibril kepada Allah. Zada Syami wa fi hadithin inna Tabrani bi sanadin sahih. Maratu lailata usriya bi 'ala al-mala'i mala'il a'la fa idza Jibrilu kal hilsi al-bali min khasyatillah wa fi riwayatin indal Bazzar ka'annahu hilsun lati'un. Intahat Ziyadatus Syami. Imam Asy-Syami menambah, dan dalam hadis Imam Tabrani dengan sanad yang sahih disebutkan, aku berjalan pada malam Isra' di hadapan kelompok makhluk tertinggi Al-Mala'ul A'la. Maka tiba-tiba Jibril itu menjadi seperti kain buruk yang basah kerana sangat takut kepada Allah Ta'ala. Dan dalam riwayat Imam Bazzar, seolah-olah keadaan Jibril itu kain buruk yang melekat di bumi. Jadi ini takutnya pada Allah, padahal Jibril ni kan ketua malaikat ni. Ketua malaikat. Tapi ketua kepada ketua dia pun masih lagi sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang dah ketua malaikat pun macam kain buruk di hadapan Allah Ta'ala. Kan begitu. Apatah lagi kita. Tapi manusia ramai sombong, kan? Dengan Allah Ta'ala pun dia sombong, kan? Itu pelik lah. Mi'raj yang ke-8, naik ke Sidratil Muntaha. Thumma rafa'a ila Sidratil Muntaha wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi. Jadi dinamakan Sidratul Muntaha tu, sidrah itu pokok bidara tu. Muntaha tu terakhir lah, hak penghujung sekali. Maknanya orang tak naik dah. Atas daripada tu tak ada dah. Sidratil Muntaha. Pokok sidrah hak yang atas sekali. Kemudian fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqu fayuqbadu minha. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke Sidratil Muntaha, dan di tempat inilah disimpan segala maklumat perbuatan makhluk manusia yang dikirim daripada bumi. Dan di sinilah juga tempat simpanan maklumat tentang takdir ilahi yang diterima daripada atas. Maka kedua-duanya disimpan di situ. Ada lauh tu, ada lauh mahfuz. Nanti kita tengok riwayat tentang Sidratil Muntaha. Riwayat yang pertama, idza hiya syajaratun min asliha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa yasirur rakibu fi dhilliha 70 aman la yaqta'uha wa idza nabquha mithlu qilali hajar wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah takadul waraqatu tughatti hadhihi al-ummah. Sidratil Muntaha itu adalah sebatang pohon bidara berada di kanan arash, yang di bawahnya mengalir 4 jenis sungai. Yang pertama, sungai-sungai yang airnya tawar, tidak terasa masin. Sungai air biasalah, boleh minum terus. Kedua, sungai-sungai susu yang segar, tidak berubah rasanya. Nampak ni lah, rasa yang tidak berubah. La yataghayyar ta'muh, daripada syurga. Ketiga, sungai arak yang sangat lazat bagi yang meminumnya. Pun sama, dunia ni arak dibagi sebagai satu ujian, larangan. Di akhirat sebab nak bagi satu sungai. Tapi dunia ni banyak merosakkan daripada yang baik. Jadi orang beriman diminta tahanlah dunia ni, jangan minum. Esok akhirat aku bagi satu sungai. Dan tak mabuk. Kan, minum tak mabuk, tak hilang akal, tak macam-macam benda. Kan. Dunia ni tengok orang minum arak. Ada orang minum arak 1 gelen. Tak ada kan. Kan satu cawan pun minum hilang akal lah. Dan dia minum sikit je kan. Minum cawan kecil macam kita minum air zam-zam. Kita minum air zam-zam sebab apa sikit? Sip. Dapat 5 liter nak minum setahun. Kan sebab tu kalau minum pakai cawan, pakai botol 500 mil 5 liter 10 hari habis. Kan macam tu. Jadi dia nak bagi tahan lama boleh minum. Itulah dulu cawan orang balik umrah. Saya ingat lagi teko tembaga tu kan. Teko meh tu cawan. Alah halus. Bagi orang datang ziarah, lepas orang balik haji, orang balik umrah, bagi minum air zam-zam kan. Tuang. Kita pun dulu itulah daripada kecil ziarah orang balik haji. Memang air ni minum banyak ni je. Memang air ni minum banyak ni je. Itulah. Tapi itulah orang bila pergi umrah dia terbawa pula gitu. Dah sampai sana ada bertong-tong air zam-zam tu, dia pergi beli air mineral juga kat luar kan. Minum air zam-zam lah banyak. Ini minum halus juga sikit. Kan minum banyak. Tak apa, tak ada masalah. Okey.
Jadi sungai ni dibagi kan. Sungai madu. Madu pun sama juga dekat sini susah nak dapat. Bukannya senang kan. Orang ambil madu apa yang kena panjat tualang lah. Madu tualang tu bukan senang kan ambil dalam hutan tu. Ya. Jadi bila benda sukar, jadi di dunia ni kalau nak dapatkan pun mungkin mahal. Kan mungkin mahal. Jadi nanti itu adalah hadiah bagi orang-orang yang beriman di syurga. Besar Sidratil Muntaha itu seandainya seorang penunggang kuda. Ni nak bagi tahu besar dia. Seandainya seorang penunggang kuda yang laju melintasinya, belumlah dapat habis dia melintasi pohon itu, sekalipun sudah mengambil masa selama 70 tahun berlalu di bawahnya. Jadi nak habiskan antara satu pokok ke satu pokok. Dalam satu riwayat, antara satu daun ke penghujung daun. Dia bukan pokok ni. Daun banyak. Tapi antara satu daun, nak perhabiskan ke satu daun, orang tunggang kuda 70 tahun tak habis lagi. Lintah satu daun. Besar mana? Nak bayangkan besar mana? Yalah, takdir seluruh manusia kan ada di situ kan. Dan buah-buahannya sebesar bekas-bekas tempayan air di Kampung Hajar. Ini sebuah kampung dekat kota Madinah yang terkenal dengan bekas air yang besar-besar. Macam labu tu lah. Kan gemuk-gemuk macam tu kan. Jadi buah-buah dia macam tu lah, besar-besar. Sedang bentuk daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah. Ukuran sehelai daunnya boleh menutupi umat ini. Sehelai daunnya boleh tutup satu umat dah. Kan jadi besar sangat lah. Memanglah kalau kita tengok dia duduk di langit, di Sidratil Muntaha ni atas daripada langit ke-7. Jadi ketika mana, kalau kita bayangkan balik yang saya sebut tentang apa gambaran dalam hadis yang Nabi sebut cincin tu kan. Jadi kalau langit pertama cincin di antara kalau kita boleh lukiskan padang pasir. Kan? Ini langit kedua, ini langit pertama, ini langit kedua. Langit kedua ni adalah cincin antara lautan ataupun pasir, padang pasir. Ini langit ketiga adalah cincin lagi 4. Lepas tu 5. Kan? Ini pun lagi besar ni. Ini macam ni asal dia. Ni kecil je patutnya. Tapi ni apa buat tak cukup. Ni kecil je. Ni kira besar lah. Ni sama besar. Tak macam ni. Dia punya size dia macam tu. Setitik dengan macam tu. Jadi bayangkan sampai langit ke-7 dah besar mana. Jadi Sidratil Muntaha tu duduk atas lagi. Satu daun boleh tutup satu umat. Kita pun tak boleh bayang dengan kepala kita. Itulah akhirnya kita akan balik kepada apa yang Nabi SAW sebut. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Syurga tu adalah sesuatu yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar dan tak pernah terlintas pun dalam kepala kita macam mana keadaan dia. Maknanya setakat ni kalau macam ni kita boleh lagi bayang-bayang lagi sikit-sikit kan. Walaupun cincin di padang pasir, yang mana padang pasir itu adalah cincin kepada padang pasir yang lagi besar, adalah cincin pada padang pasir yang lebih besar. Sampai 7 kali kan. Sampai 7 kali tu kita rasa luas sungguh lah. Tak boleh nak bayang lah, luas sungguh. Tapi masih lagi ada boleh bayang sikit-sikit. Sebenarnya yang kita bayang sikit-sikit tu pun bukan realiti sebenarnya. Realiti sebenarnya mungkin lebih daripada tu. Ini memang tak terbayang lah. Akhirnya kesimpulan dia yang tu Nabi sebut. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, kepala otak tak pernah fikir. Tak mampu nak fikir. Kan macam mana kita nak fikir? Sebab akal kita pun, otak kita pun Allah cipta. Kan jadi ciptaan dia, perbuatan dia, zat dia lebih-lebih lagi. Orang cuba nak fikir tentang zat Allah, takkan mampu fikir. Kan banyak benda yang kita tak tahu. Jadi jangan, ada perkara-perkara terutama dalam bab-bab zat Allah yang dalam-dalam kan, sebenarnya tak perlu pun kita tahu. Tak perlu pun kita fikirkan. Sebab memang takkan terfikir. Itu pun Ustaz Abdul Rahman ada sebut kesimpulan kan. Apa? Kullu ma khatara bi balik fahuwa laisa bi khaliq kan. Setiap apa yang pernah terlintas dalam kepala kamu tentang zat Allah, itu bukan Allah. Senang je kesimpulan dia. Allah ni macam ni kot duduk atas langit, bersila, kawal macam kawal puppet kan. Sebab dia dah tentukan semua takdir kan. Sekarang kau pergi belajar kitab Daurah Isra Mi'raj. Itu ketentuan dia pada kita yang berada pada hari ni. Kan? Jadi dia dalam masa yang sama dia macam puppet lah. Oh, ikan lupa bagi makan lah di laut. Pergi bagi makan pada ikan. Oh, yang sini dia kawal semua macam puppet. Bayangkan macam tu ke Tuhan? Langsung tidak. Langsung tidak. Kan?
ada seorang tu siapa? Ruben. Orang Australia ke mana? Ruben Abu Bakar. Dia masuk Islam kan. Ketika mana dia nak masuk Islam tu, dia uji Tuhan kan. dia uji Tuhan. Dia dah baca Quran apa semua, dia dah macam nak yakin lah. Nak yakin lah dia masuk Islam. Dia duduk dekat gunung, dekat bukit. Dia tengok pemandangan tu, dia kata okey. Dia macam communicate lah. Orang tak tahu pasal agama lagi, dia mencari agama kan. Dia kata okey Allah, sekarang ni tinggal masanya lagi untuk aku ni jump to Islam. Maknanya nak masuk Islam. Tapi aku perlukan satu tanda. Kau tunjuklah pada aku apa-apa tanda. Maknanya kalau aku nampak aja tanda tu, kira confirm lah, solid lah, memang kau Tuhan lah. Kan, maknanya aku masuk Islam. Nak masuk Islam. Jadi dia buat Tuhan ni macam makhluk lah kan. Sebab dia pun tak tahu pasal agama. Dia kata okay God, okay Allah, 1, 2, go. Maknanya dia nak tengok apa-apa tanda lah. Pokok tumbang tiba-tiba, ada petir tiba-tiba ada angin menyapa ke, macam tu lah. Dia nak tahu ada satu tanda untuk menyatakan dia ni memang Tuhan dia Allah. Kata Ruben ni tadi, Subhanallah, nothing happen. Tak ada apa-apa yang jadi. 1, 2, go. Tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa tu, dia tunggu, dia bercakap lagi dengan Tuhan. Kan? Dia kata apa? Dia kata, wahai Allah, mungkin kau sibuk kot ni. Tak nampak dia kan. Tak nampak dia, mungkin sibuk buat urusan lain, kau banyak urusan kau ni. Dia cakap macam tu. Tuhan sibuk. Itu gambaran orang yang belum ada keimanan yang betul tentang Tuhan dia. Kan? Dia mungkin kau sibuk kot, ataupun letih ni, urus banyak benda ni. Kan? Jadi Allah Ta'ala tu la ta'khudhuhu sinatun wala naum kan. Tak letih, tak penat, tak tidur, tak mengantuk, itu semua tidak. Itu saya tertarik tu lah. Jadi dia kata, dia menariklah kisah dia masuk Islam tu. Dia kata apa? Wahai Allah, ni peluang kau ni, aku nak masuk Islam ni. Kan, kalau kau tak tunjuk apa-apa, maknanya mungkin kau akan kecewa lah. Sebab aku nakkan tanda masuk Islam. Aku nak masuk Islam ni, aku nak tanda je. Okey, sekali lagi aku bagi can. Dia bagi can kat Tuhan. Okey, 1, 2, go. Dia kata kan, Subhanallah, nothing happen. Dia kata, tak ada apa yang berlaku. Kan, lelai dia kecewa lah. Kecewa dia ambil Quran. Dia ambil Quran, dia pun buka. Ayat yang dia buka tu saya lupa. Main buka je lah. Ayat yang dia buka tu adalah berkenaan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak cukupkah apa yang ada di sekeliling kau untuk menjadi tanda kekuasaan Allah? Ayat tu saya lupa ayat apa. Tapi dia buka tu terus itu. Kan? Dia buka ayat tu terus tu. Dia kata lepas tu dia masuk Islam. Dapat tanda terus. Kan tak cukup ke tengok keliling alam ni aku cipta. Diri kau pada diri kau tu apa. Kan semua tu. Jadi apa namanya? Itu hidayah Allah Ta'ala nak bagi kepada orang dengan cara yang macam itu. Kan? Dia mencari agama. Itu cerita dia. Okey, mana tadi? Kau apa dah? 10. Jam ni mati tak tukar lagi. Yang minit. Okey. Mana tadi ya? Riwayat kedua Betul, riwayat kedua. Wa fi riwayatin al-waraqatu minha tadhillul khalaiq ala kulli waraqatin fiha malak fa ghashiyaha alwanun la yudra ma hiya falamma ghashiyaha min amrillahi ma ghashiyaha taghayyarat. Dan dalam satu riwayat disebutkan sehelai daun pohon Sidratil Muntaha itu dapat menaungi seluruh manusia. Di atas setiap helai daun ada malaikat. Pohon itu ditutupi dengan beraneka warna yang sangat indah dan menakjubkan. Dan setiap kali pohon itu diselubungi warna-warni dengan izin Allah, maka akan bertambah-tambah cantik lagi pohon bidara itu. Kita kalau pokok, sekarang ni orang hias buah lampu tak? Kan jadi cantik ya ICT tu. ICT, pokok berlampu pada waktu malam. Jadi yang ini memang original. Diselubungi warna-warni pokok tu. Jadi memang keadaan yang cukup cantik. Keadaan yang cukup cantik. Yang tak boleh kita bayar. Kan? Maknanya kita tengok kat dunia ni pun pokok letak lampu pun lawa sungguh naik seri pokok tu kan. Apatah lagi yang memang original warna daripada pokok. Riwayat yang ketiga, wa fi riwayatin tahawwalat yaqutan wa zabarjadan fama yastati'u ahadun an yan'ataha min husniha fiha farashun min dhahabin wa idha fi asliha arba'atu anharin
nahrani batinani wa nahrani zahirani. Faqala ma hadhihi al-anharu ya Jibril? Qala amma al-batinani fa nahrani fil jannah wa amma zahirani fannilu wal furat. Dalam riwayat yang lain ada yang meriwayatkan Sidratil Muntaha itu berubah-ubah menjadi permata delima merah dan bertukar menjadi intan permata zabarjad. Lantaran cantiknya maka tidak ada seorang pun yang mampu menyifatkan kecantikannya secara terperinci. Permata-permata belaka. Ya, berterbangan padanya rama-rama emas, rama-rama emas. Dan terdapat di bawahnya 4 batang sungai. 2 di antaranya sungai batin yang belum dapat dilihat, iaitu Al-Kautsar dan juga Az-Zanjabil dalam surah Insan sebut kan. 2 sungai lagi yang dapat dilihat di dunia ini. Tapi hujung dia syurga. Allah Ta'ala turunkan sikit ke dunia. Baginda Nabi SAW berkata, apakah jenis sungai-sungai itu wahai Jibril? Jibril berkata 2 sungai batin itu adalah sungai di dalam syurga. Adapun sungai yang zahir itu, sungai yang nampak adalah sungai Nil di Mesir dan sungai Furat di Iraq. 2 sungai ini nanti jadi tanda-tanda akhir zaman yang banyak juga berlaku di sekeliling sungai-sungai ni kan. Sungai Furat, sungai Nil. Sungai Nil di Mesir. Saya pernah minum air dia lah. Air sungai Nil. Bersih kan? Tapi sungai, yalah, sungai Nil ni macam sungai tempat kita jugalah. Mereka berak dalam sungai. Mereka kata, saya bincang dengan doktor-doktor di sana lah kan. Kawan-kawan yang ambil medik dekat sana. Kuman-kuman yang ada dalam sungai Nil pun berbeza dengan kuman-kuman yang ada dalam sungai-sungai lain. Air sungai kan dia ada kuman kan. Jadi dia orang kata memang berbeza lah. Kalau dia orang kerja di sana, maknanya cara dia menghadapi pun berbeza. Kalau kuman sana tu tak ada dekat kuman sini. Kuman sini pun tak ada dekat kuman sana. Dalam air tu bezalah. Ya. Tapi yalah, kudamak orang-orang lama kata, ahli-ahli hikmah lah kata, orang yang minum air sungai Nil ni pasti akan kembali ke sana. Maksudnya begitulah. Tapi nampak pada diri saya belum lagi lah. Belum balik lagi. Kawan-kawan lain pergi dah ziarah balik apa semua. Lepas 10 tahun pergi balik. Saya belum pergi. Kan. Silap pindah sana terus mau kot. Balik semua bawa anak bini ke sana. Teringin lama dah tu. Kan, tapi tak tahulah. Hidup di Mesir seronok. Seronok. Melayan Arab tak seronok. Tapi hidup sana seronok. Hidup sana seronok. Okey. Tambahan Asyami tentang Sidratil Muntaha. Banyaknya mata air yang segar. Itu kalau cerita pasal sungai tu pun panjang lah. Sungai Nil ni pernah dapat surat daripada Sayyidina Umar kan. Ada cerita tu. Pernah dapat. Dulu dia punya ada khurafat dia banyak juga. Sungai Nil ni. Setiap tahun mereka berikan sembahan kepada Sungai Nil ni untuk kira apa dia panggil dewa pertanian lah. Sebab sebenarnya pertanian di Mesir kebanyakannya adalah daripada kesuburan Sungai Nil. Dia tanah pertanian. Jadi Mesir punya sayur-sayur memang tip-top. Saya asal tak apa makan sayur. Dah duduk Mesir kokak macam tu je. Kan tomato makan macam tu je. Memang kuat makan sayur. Dia semenjak duduk Mesir lah. Sampai sekarang pun terkenang. Tomato dia memang fresh sangat. Saya boleh kokak makan macam tu. Dekat sini pun saya makan macam tu juga. Kan, tapi apa namanya, rasa dia memang sangat fresh lah. Kan. Kobis dia pula tu bawa balik peluk 2 orang. Kobis besar ni. Murah RM3. RM3 kobis saya bawa balik. Peluk besar ni. Puas hati makan. Memang besar-besar. Bawa balik. Habis makan kejap je. Potong sikit buat sayur. Makan. Clear. Kan? Memang besar. Itu daripada mana tu cerita dia? Daripada saliran air Sungai Nil. Kan memang tanah Mesir ni tanah yang subur. Tanah subur. Okey. Jadi Sungai Nil tadi pernah dapat surat. Ketika mana dibuat itu. Sembahan tu dikorbankan perempuan kalau tak silap. Anak dara. Anak dara dikorbankan untuk tujuan pertanian tadilah. Maknanya dewa pertanian. Dia kata kena hantar korban dekat Sungai Nil ni. Baru pertanian kita jadi bagus. Itu khurafat Mesir dululah. Jadi disampaikan kepada Sayyidina Umar. Pada waktu tu sungai tu kering ke macam mana saya tak apa ingat. Jadi disampaikan kepada Sayyidina Umar tulis surat. Lipat-lipat. Ni. Tak silap saya masa tu gubernur dia Sayyidina Amru Al-As. Ya. Bawa. Kamu bawa surat ni. Campak dekat Nil. Dia bawa campak dekat Nil. Surat tu tertulis apa? Wahai Nil, kalau engkau mengalir kerana diri engkau sendiri, tak payah mengalir.
Tapi kalau kau mengalir kerana Allah Ta'ala yang alirkan kau, tolong mengalir. Itu je surat Sayyidina Umar. Lepas dia campak tu, mengalir sungai. Itu kewalian Sayyidina Umar. Hantar ni lah, hantar surat je. Tu wali-wali punya cerita kan. Macam Imam Ahmad lah. Imam Ahmad, ada orang kena rasuk. Dia tak sempat banyak nak pergi mengajar lagi, nak tulis kitab lagi semua. Ni, tuan guru tolong. Kadang-kadang ustaz macam tu lah kan. Dia jadi kerja dengan login ni. Orang kena rasuk, cari ustaz lah. Tengah-tengah malam, ustaz, tolong ustaz, kena rasuk ni. Pasal apa lah 3 pagi kamu rasuk, aku nak tidur. Jadi Imam Ahmad sibuk. Jadi Imam Ahmad kata, aku tak sempat. Nah, ambil selipar aku. Bagi selipar je. Kan? Jadi bawa selipar Imam Ahmad, tunjuk kat jin tu, lari dah. Tunjuk selipar dia. Kamu kenal tak selipar siapa ni? Terus cabut dia. Takut. Pembantu dia yang sama, lepas kewafatan Imam Ahmad, selipar dia pegang kan, pembantu dia pegang. Jadi lagi kes orang histeria. Dia teringat lah, dulu Imam Ahmad buat macam ni. Bawa selipar. Tak ada apa yang berlaku. Jadi jin tu siap sebut lagi. Dia tanya, dulu bukan jin lari ke? Yang ni kenapa tak ada apa-apa yang berlaku? Jin tu cakap, yang aku takut bukan selipar tu, tuan dia. Yang aku takutkan bukan selipar tu, tuan selipar tu. Dia tuannya dah tak ada dah. Kan selipar adalah tetap selipar. Itu cerita karamah wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, habis kot 10 dah. Nanti kita sambung. Besok kita try khatamkan lah. Boleh khatam ni? Banyak Kalau tak boleh, sampai Rabu lah. kita try tengok. Sebab cerita panjang kan. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan dapat manfaat lah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang sama-sama kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.